أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Barang siapa yang memilih berpegang selain daripada Islam sebagai agamanya, maka ia tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirat dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam program kuliah maghrib kita, dan alhamdulillah kerana malam ni kita sudah masuk malam yang ke-15 Zulhijjah, dan insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita dalam kitab Sistem Pemerintahan Negara Islam, di mana kita sekarang ni sedang membahaskan tentang prinsip-prinsip amali negara Islam berkenaan dengan kebebasan. Tajuk yang kedua ni kebebasan. Tajuk yang pertama itu keadilan, yang kedua ni kebebasan. Dalam perbincangan kita lepas, pada kuliah kita bulan lepas, tuan kita telah menyebutkan bahawa kebebasan yang pertama yang dijamin dalam Islam apabila dia merintah ialah kebebasan menganut agama, di mana semua orang diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih kepercayaan dan agama masing-masing. Memilih agama masing-masing. Adapun agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam, dan agama-agama lain tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, tidak boleh dipaksa kepada mana-mana manusia untuk menerima dan menganut Islam. Mereka bebas milih. Yang tak boleh ni ialah orang-orang Islam yang memilih untuk keluar daripada Islam ataupun murtad daripada Islam. Itu tak dibenarkan. Tetapi orang-orang yang belum beragama Islam ataupun orang bukan Islam, mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam. Bahkan mereka diberikan kebebasan nak menganut agama yang apa-apa agama yang mereka percaya. Ini telah kita bincangkan dalam kuliah yang lepas. Adapun perbincangan kita pada malam ni ialah tentang tajuk yang kedua, iaitu kebebasan nasihat. Nasihat merupakan satu daripada elemen terbesar dalam agama, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara sifat orang yang tidak rugi dalam hidup dia ni ialah watawasau bis sabri watawasau bil haqq. Orang-orang yang tidak rugi ialah orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh, dan dia berpesan-pesan dengan kebenaran, dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Terbalik tadi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Pesan-pesan ini ada banyak maksud dia, kan? Antaranya ialah memberi nasihat, antaranya memberikan perintah, antaranya meninggalkan pesanan-pesanan, kan? Jadi wasiat yang kita sebut ini adalah sebahagian daripada nasihat-nasihat agama, kerana Islam meletakkan nasihat sebagai perkara yang penting sehingga menjadi kewajipan semua orang dalam negara Islam. Kita dalam negara Islam, semua orang wajib memberi nasihat. Cuma bahasa kita hari ni dalam bahasa politik, kadang-kadang kita guna istilah-istilah yang nampak mungkin negatif. Seperti kita kata pembangkang, kan? Golongan kiri itu diguna oleh orang putih zaman dulu. Orang yang tak setuju kerajaan dia panggil golongan kiri. Mari zaman kita lepas merdeka ni kita sebut pembangkang.
hakikat yang sebenar ialah orang-orang yang menegur kerajaan. Itulah penasihat-penasihat. Tegur kerajaan, tak betul ni, salah ni. Itu dah penasihat. Cuma nasihat dalam makna yang luas ialah semua orang bertanggungjawab memberi nasihat antara satu sama lain supaya setiap orang daripada kita saling memperbetulkan diri masing-masing. Kadang-kadang kita buat satu benda, kita tak tahu kita salah. Kita tak perasan kita salah. Kadang-kadang kita tak sengaja salah. Orang tegur. Orang beri nasihat. Orang beri teguran. Itu adalah sebahagian daripada agama. Kerana menurut Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat, kata Nabi. Agama nasihat. Kenapa? Kerana agama tu nakkan kebaikan. Jadi kalau kita tidak menasihat, tidak menegur, tidak memberikan kritikan membina, mungkin kita akan terbabas dan melakukan perkara-perkara yang di luar daripada batas-batas agama. Lalu tanya sahabat, liman? Kepada siapa nasihat ini? Ataupun teguran ini? Nasihat ini untuk siapa? Kata Nabi, lillahi walil rasulih wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi kata nasihat ni bagi Allah dan bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpin-pemimpin orang Islam dan umat ataupun orang ramai di kalangan kita ni, umat semua sekali. Bagi Allah, Rasul, kitab, itu satu kan, nasihat, sumber nasihat. Kemudian wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin orang Islam, wali ammatihim, dan bagi sekalian umat. Ini semua pihak ni, kita pemimpin dan rakyat ialah kelompok yang berhajat kepada nasihat supaya masing-masing berada di atas jalan yang benar. Setiap khalifah Islam di kalangan khalifah-khalifah Ar-Rashidin dilantik sentiasa memberi nasihat dan menerima nasihat. Khalifah Ar-Rashidin, ya, ambil contoh Khalifah Ar-Rashidin, kerana ni sahabat-sahabat Nabi kan. 4 khalifah yang pertama ni sebenarnya lepas tu pun sahabat Nabi lagi, tapi yang 4 pertama ni diiktiraf sebagai khalifah terbaik, Khalifah Ar-Rashidin. Khalifah Ar-Rashidin ni, Khalifah Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Keempat-empat mereka ni, mereka memberi nasihat dan menerima nasihat. Ni. Sebab itulah Umar pernah menerima teguran daripada seorang perempuan dalam satu isu berkait dengan penetapan mahar. Jadi ada orang perempuan tegur Sayyidina Umar. Orang perempuan tegur Sayyidina Umar. Umar kata perempuan tu betul, aku salah. Artinya Umar ni bukan Perdana Menteri, khalifah besar Perdana Menteri lagi, pemimpin besar umat Islam. Dan wilayah dia zaman tu daripada Iran sampai ke Tunisia hari ni, daripada Yaman sampai ke Syria, tu luah kawasan dia. Dia jadi khalifah, orang tegur dia, terima. Abu Bakar juga disebutkan ketika diangkat menjadi khalifah, lepas wafat je Nabi, Abu Bakar pun dibai'ah sebagai khalifah. Bila dia dibai'ah, dia pun berucap di hadapan umat Islam pada masa itu. Kata dia, wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai ketua kamu. Padahal aku bukanlah orang yang baik atau orang yang terbaik di kalangan kamu. Oleh itu, sekiranya aku betul, maka tolonglah aku. Sekiranya aku terpesong, perbetulkanlah aku. Tengok, saya nak bakar. Ni sebagai orang yang menggantikan, sebab dia khalifah Nabi. Dia beritahu, aku ni dipilih menjadi ketua, menjadi khalifah, jadi pemimpin. Sedangkan aku bukan orang terbaik di kalangan kamu. Jadi ada lagi orang lebih baik pada pendapat dia lah. Kita semua kata dia paling baik kan. Tapi dia kata dia mungkin boleh jadi bukan orang terbaik. Maka kalau apa-apa yang aku beri arahan aku ni, kalau aku salah, kalau aku betul, tolong aku. Maknanya pakat-pakat support. Supaya apa yang saya nak bakar, ijtihadkan dalam pemerintahan dia menjadi kenyataan. Tapi sekiranya aku salah, tolong perbetulkan aku. Maksudnya tolong beri nasihat, tolong tegur, tolong nyatakan yang betul tu macam mana. Itulah pemimpin dalam negara Islam. Dalam sebuah negara Islam, pemimpin tu boleh ditegur. Cuma tinggal lagi
menegur pemimpin itu ada kaedah-kaedah dia. Bukan macam netizen hari ni kan. Netizen hari ni dia kira nak maki je. Dia tulis kat Facebook tu macam-macam, maki hamun tu bukan cara dia. Kan? Cara tu ada macam-macam. Ada cara menegur pemimpin. Mungkin kalau pemimpin bersedia mendengar, pasal apa kita nak buat kecoh? Buat appointment, jumpa dia, pergi bincang, hantar memorandum. Tu cara menegur yang efektif. Menegur cara yang efektif tu kadang-kadang kita tegur cara baik. Dan boleh jadi ada keadaan tertentu kita menegur dengan cara yang lebih kasar. Cara lebih kasar lah kita kata kan. Menegur dengan cara yang sesuai dengan keadaan. Tapi bila kita solat, kita diajar kalau tu imam salah dalam solat, ada cara tegur tu imam kan. Bukan kita melalak kat belakang apa. Itu batal solat kita. Tapi ada cara tegur. Mungkin kita tepuk tangan, mungkin kita kata subhanallah, atau perbetulkan bacaan dia. Itu cara-cara tegur. Artinya Islam tu mengajar melalui solat bahawa pemimpin boleh ditegur, boleh diberi nasihat, tetapi kaedah dan cara kena ada. Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah menyebut, kata dia, apabila kamu melihat aku melakukan penyelewengan, maka perbetulkanlah aku. Kata Sayyidina Umar. Jadi kalau kata dia, kalau ada umat Islam yang melihat Sayyidina Umar salah, tegur aku, perbetulkan aku. Memang itulah yang berlaku. Kan? Memang itulah yang berlaku dalam sejarah. Walaupun Sayyidina Umar ni terkenal sejak daripada sebelum zaman Islam dia seorang yang keras, seorang yang tegas, kan? Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, dia sangat terbuka untuk mendengar teguran-teguran. Samsing tu cerita lain. Kan ada Samsing dulu tu cerita lain. Yang dia garang ke, dia jenis gah kepala degil tu cerita lain. Apabila dia jadi pemimpin, dia buka ruang untuk diberikan teguran. Mereka tidak marahi orang yang menegur dan memberi nasihat. Mereka bersedia untuk mendengar nasihat walaupun daripada rakyat biasa yang dhaif. Mereka tidak sombong apabila nasihat itu tidak menepati kebenaran. Sebaliknya mereka mengemukakan cara Islam menjadi amalan kepada orang lain. Ada orang tegur. Kadang-kadang yang tegur tu betul. Sayyidina Umar tak betul, dia betul. Sayyidina Umar pernah tegur anak dia sendiri. Dia pun menegur, kan? Cerita yang terkenal juga. Salah seorang anak Sayyidina Umar ni, satu hari dia berkahwin dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Sangat cantik. Jadi tengah hari bila masuk waktu Zuhur, tiba-tiba Sayyidina Umar dapati anak dia tak datang ke masjid untuk solat berjamaah. Jadi Sayyidina Umar pergi tanya dia, sebab apa dia tak pergi masjid? Rupanya kerana dia duduk yalah orang baru kahwin kan, tengah yalah duduk dengan bini kat rumah kan. Bini baru kahwin, cantik kan, kadang-kadang lalai, terlupa pergi masjid. Sayyidina Umar beritahu dia, kamu cerai bini kamu. Bukan maksud dia tak suka kat menantu dia, tapi nak beri teguran kepada anak dia, jangan isteri kita, anak-anak kita, harta benda kita, perniagaan kita melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seorang khalifah tegur anak dia. Satu hari Sayyidina Umar Abdul Aziz yang terkenal itu, dia balik ke rumah tengah hari dia balik ke rumah. Sementara tunggu masuk waktu Zuhur. Rehatlah, waktu rehat kita pun rehat juga waktu tu kan. Dia pun balik. Bila balik, dia tidur, dia masuk bilik nak berehat. Anak dia berdatang, tanya dia, wahai ayahanda, kita boleh bayang anak dia ni kerana Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, dia mati dalam usia yang sangat muda. Muda lagi umur dia, tak sampai 40 lagi. Dan kita boleh agak anak dia tu umur berapa? Mungkin kecil lagi. Dia kata pada dia, wahai ayahanda, kenapa ayahanda balik berehat? Sudah habis ke kerja-kerja negara, selesai dah semua, balik rehat? Jadi jawab pada anak dia, dia kata, insya-Allah lepas Zuhur lagi masuk sekejap balik kerja. Lalu anak dia berkata kat dia, macam mana ayah tahu lepas Zuhur ayah boleh hidup lagi? Cara anak dia tegur dia, macam mana ayah boleh tahu
ayah boleh hidup lagi lepas Zuhur nanti. Dia dengar teguran anak dia tu, dia terus bangun pergi masuk pejabat, tak jadi rehat. Ni saya nak sebut ni, seorang khalifah dia mendengar teguran daripada seorang budak dan dia terima kan nasihat tu memang betul. Memang betul nasihat tu betul. Jadi kalau dalam hal-hal lain pun begitu jugalah. Bila berlaku perkara-perkara yang tidak betul, tadi bukan penyelewengan pun, tu memang waktu rehat kan. Waktu rehat. Kalau zaman kita ni jauh daripada hal seperti itu. Kalau zaman kita ni yang kita dengar cerita dalam TV, dekat Facebook, mana-mana orang cakap kan, penyelewengan, salah guna kuasa, kezaliman, penindasan, rasuah, macam-macam kita dengar. Siapa kadang-kadang kita naik muak, tak tahu keadaan sebenar tu macam mana, teruknya. Lalu di situlah peranan nasihat sebenarnya. Cuma tempat kita ni kadang-kadang memimpin, kalau kita nasihat dia tangkap kan. Nasihat kena tindakan. Kita kata ni kebebasan bersuara, kita pun bagi nasihat, bebas bersuara memang betul, tapi lepas bersuara tak bebas, orang mari tangkap pula pasal menegur pemimpin. Dulu ada ASA, ada macam-macam. Untuk apa? Supaya teguran-teguran tu boleh disekat. Sedangkan dalam Islam, pemimpin dia mesti diberikan nasihat supaya dia sentiasa berada atas jalan yang betul. Sehingga Nabi sebut antara jihad yang besar ni ialah menyatakan perkara yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Kan? Sebab tu zaman dulu pemimpin-pemimpin bila orang tegur dia, beri nasihat pada dia, dia bukan sahaja bersedia mendengar, bahkan dia tak marah kalau dia ditegur. Walaupun yang tegur tu rakyat biasa. Bahkan kalau kita akan sebut rakyat biasa, lepas tu orang perempuan pula yang tegur dia, dia boleh dengar juga. Mereka tidak sombong apabila nasihat itu menepati kebenaran. Yang penting apa yang diberitahu, dinasihatkan tu betul dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, benda tu betul. Kalau betul, beritahu. Kan? Sebab tu kita kadang-kadang hari ni kebebasan bersuara disalahgunakan untuk menyatakan benda salah. Sebenarnya kita tidak pernah bebas untuk menyatakan benda salah. Yang kita bebas ialah untuk menyatakan kebenaran. Islam memberikan kebebasan bersuara apabila dia hendak menyatakan kebenaran. Kita nak menegakkan kebenaran, nak mencegah kemungkaran, nak memberi nasihat yang benar, itu memang bebas yang sebebas-bebasnya dalam Islam. Kebebasan itu diberi. Yang tak boleh ialah bila kita bersuara untuk menyatakan benda-benda kotor, menyatakan benda keji, menyatakan benda-benda palsu, fitnah, penipuan. Itu bukan kebebasan. Hari ni orang salah guna. Orang kata bila dia memfitnah, dia tulis kodan-kodan dia dekat Facebook, dia kata tu kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara tu ialah bebas takat mana dia benar. Tapi bila sudah tidak benar, dia bukan lagi kebebasan. Sebab tu zaman dulu, siapa-siapa saja boleh datang jumpa khalifah, beritahu khalifah, cakap khalifah dengan syarat yang dia tahu, beritahu tu benar. Jangan beritahu benda-benda palsu. Ada orang datang menipu depan khalifah kan, zaman dulu. Ada orang mari mengadu khalifah benda-benda karu, benda-benda palsu. Tapi khalifah tu dia dengar, dia selidik. Kebebasan nasihat ini boleh menjamin keadilan. Menjamin keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya dan mengatasi kelemahan yang ada pada manusia. Selalunya kadang-kadang kezaliman itu berlaku kenapa? Kerana teguran-teguran, nasihat tidak diberikan. Contohnya, kadang-kadang pemimpin tertinggi bagus, orang bawah pula tak bagus. Kadang-kadang kalau zaman dulu kan khalifah, ada gubernur, ada pembesar-pembesar di peringkat daerah macam-macam kan. Kadang-kadang khalifah tu memang bagus, gubernur yang tak bagus. Pembesar-besar, kalau bahasa kita hari ni, Perdana Menteri bagus, kadang-kadang menteri yang songlap, kadang-kadang menteri pun bagus, pegawai-pegawai pula yang songlap, DO, pengaruh-pengaruh jabatan macam-macam. Dia ni pula kita pun dengar di Selangor 2-3 hari lepas kan, 2 orang bekas yang dipertua Majlis Perbandaran ditahan oleh SPRM. Tak tahulah kan, saya tak tahu cerita siapa kan, saya tak tahu, tapi kita tengok dekat khabar
keluar berita 2 orang bekas yang di-Pertua Majlis Perbandaran ditahan SPRM. Kenapa? Kerana orang bawah, pegawai bawah yang menyeleweng. Maka bila mereka melakukan penyelewengan, bagaimana keadilan dapat ditegakkan? Dengan cara memberi nasihat. Iaitu sama ada kita menasihati dia supaya dia tidak melakukan penyelewengan, ataupun kita memberi nasihat kepada pemimpin yang lebih tinggi supaya mengambil tindakan ke atas kezaliman, penyelewengan dan sebagainya yang berlaku kepada orang bawah. Bila kita ada sekatan untuk kita memberikan maklumat dan sebagainya, maka penyelewengan itu terus berlaku, rasuah terus berlaku di bawah, kan? Ke atas tu tak sekira lah, kempen anti rasuah lah, macam-macam, daripada Badan Pencegah Rasuah jadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah, jadi Akademi Institut Pencegah Rasuah, macam-macam lah timbul nama, kan? Kat bawah ni rasuah macam biasa juga, kan? Pasal apa? Kerana proses memberi nasihat itu tersekat. Mungkin kita zaman sekarang ni, kalau zaman dulu kita ada Hizbah. Dalam sistem pemerintah Islam ada Hizbah. Hizbah tu Badan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar, macam polis, badan penguatkuasa lah kita kata, yang boleh ambil tindakan yang segera ke atas pelaku-pelaku penyelewengan. Ataupun dalam pentadbiran moden hari kita panggil ombudsman atau Biro Pengaduan Awam. Kita kadang-kadang report, beritahu, tapi tindakan tidak berkesan. Kita tahu sebab apa tindakan benda ni tidak berkesan. Bila kita dengar cerita hari ni, kan, cucuk vaksin tak ada pijagari dia kosong, tak ada isi. Lepas tu ada sedikit lah, macam-macam lah kita dengar. Kita pun jadi tak tahu kenapa benda tu boleh berlaku. Sedangkan menteri-menteri duk bercakap kita mesti segerakan vaccination ini cepat-cepat supaya rakyat ni semua divaksinkan. Macam-macam, tiba-tiba timbul cerita siap ada video pula tu, kan? Cucuk saja, tapi vaksinnya tak masuk. Ataupun cucuk tak ada vaksin tu kosong je. Macam-macam lah cerita. Menunjukkan apa? Penyelewengan yang berlaku di peringkat bawah, yang memerlukan teguran, nasihat kepada mereka atau pemimpin yang lebih atas supaya mengambil tindakan, supaya terjamin keadilan kepada rakyat. Kadang-kadang rakyat yang terbawah, yang tak cukup makan, yang putus bekalan macam sekarang, kan? Tuan-tuan nak naik bendera ke nak turun bendera, tu cerita nombor 2. Saya tak kisah yang tu. Yang penting sekiranya keadaan-keadaan yang terdesak tu berlaku, kita ada mekanisme yang secara basicnya kita sebut sebagai satu proses menasihat, supaya orang yang tak atas tu diberitahu, orang bawah ni sakit, orang di bawah ni tak cukup makan, orang di bawah ni terhimpit macam ni, supaya mereka memberikan keadilan kepada orang bawah. Yang kedua, supaya kita dapat mengatasi apa sahaja kelemahan dalam sistem penyampaian kerajaan dalam sebuah negara Islam. Sistem penyampaian, macam tadi jugalah penyampaian, kan? Kita di atas rancang macam-macam dasar, macam-macam polisi kita buat, kebijaksanaan yang kita buat di peringkat atas. Kita pun target ni pelan pemulihan begini. Tahu-tahu dalam penyampaian tak sampai ke bawah. Kenapa? Kerana tiap-tiap orang tu ada kelemahan dia. Maka kelemahan-kelemahan itu perlu ditampung oleh sistem nasihat. Sistem teguran itu. Kat mana dia lemah, kita mesti tegur, mesti nasihat supaya diperbetulkan. Kadang-kadang masa kita buat rancangan, kita plan, kita bukan boleh nampak semua benda. Bila kita implement, lompang kat sini, lemah kat sini, tak cukup kat sini, kan? Tak betul kat sini. Maka situ perlukan nasihat-nasihat, sama ada daripada rakyat, sama ada daripada pakar-pakar, ahli-ahlinya memberi teguran supaya diperbetulkan. Macam kita kata 2 tahun kita punya PKP tak selesai lagi. Kat sini lemah, kat sini lemah, kat sini lemah. Jadi bila kita lihat kerajaan bersedia mendengar nasihat-nasihat, kritikan-kritikan, teguran-teguran, itu adalah satu peluang yang sangat baik untuk kita memperbetulkan keadaan. Dan kalau dia nak dengar, rakyat merungut, memprotes, tak setuju, kita dengar.
Alhamdulillah, kalau dia dengar dan dia perbetulkan, dia baiki. Jadi saya nampak yang sehari dua ni macam vaksin ni kan. Setiap kali ada isu, bukan faktor viral, bukan faktor netizen ke apa, tidak. Saya rasa ini adalah itu satu hal dalam kehidupan manusia. Kesediaan kerajaan mendengar nasihat, itu adalah aspek yang sangat penting dalam sistem negara Islam. Pemerintah, kerajaan mesti dengar nasihat daripada rakyat supaya kita boleh memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Saya kalau kerajaan bersedia mendengar teguran, mencaci maki lah satu langkah yang tak betul. Kita boleh ada peluang nak beritahu pada kerajaan, yang ni tak betul, yang kat sini tak betul, kenapa tak betul ke yang ni, kenapa tak betul ke yang ni. Dan kita tegur, dia baiki. Kita tegur, dia baiki. Kenapa mesti disampaikan dengan cara yang kasar? Kan? Kenapa mesti maki hamu? Kenapa mesti caci maki? Tak perlu kalau teguran, nasihat didengari. Tapi kalau kita tegur, dia tak dengar. Kita nasihat, dia tak dengar. Maka teguran itu berubah kaedah dia. Mungkin satu masa, kalau kerajaan tak dengar nasihat rakyat, teguran rakyat, maka menegurnya mungkin cara demonstrasi, perarakan di jalan raya. Itu mungkin satu cara menegur, kalau teguran cara baik tu sudah tidak didengari. Tapi kalau rakyat bersuara, beritahu apa-apa, dia sedia dengar dan dia beki, quite okey lah kan. Kita nak kata semua orang sempurna, memang tak ada. Siapa pemerintah, dia tetap ada kelemahan-kelemahan. Sebab dulu Sayyidina Abu Bakar, ketika dia menjadi khalifah, tak lama, 2 tahun lebih je jadi khalifah, tapi dia berhadapan dengan satu isu yang sangat besar, iaitu isu berkait dengan umat Islam yang enggan membayar zakat. Hak murtad tu satu hal, hak Nabi palsu tu satu hal, yang tak membayar zakat satu hal. Dan dia mengambil satu ijtihad bahawa kita mesti perangi orang yang tak bayar zakat. Sayyidina Umar tak setuju. Dia tegur Sayyidina Abu Bakar, mana boleh macam tu? Sebab dia masih solat, dekat kampung dia masih azan. Cuma dia berpendapat bahawa zakat tu bayar kat Nabi, dan Nabi tak ada, tak payah bayar. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengambil pendapat yang lain. Dia ditegur, dia dengar nasihat tu kan, dia dengar nasihat, okey. Tapi dia berpandangan bahawa bukan masalah orang tu tak bayar zakat, tetapi implikasi buruk kepada umat. Sama ada akan beri kesan kepada ekonomi negara, sama ada akan merebokkan lagi perbuatan tak bayar zakat, memudaratkan umat. Maka langkah dalam itu memerangi. Saya bukan nak cerita masalah apa hukum yang dia pilih, tapi saya nak sebut kat sini, ketika dia sudah berpendapat mesti diperangi, ada sahabat-sahabat Sayyidina Umar mari pada Sayyidina Abu Bakar beritahu pendapat dia tak boleh tegang, begini hujah. Sayyidina Abu Bakar bagi hujah balah kan, hujah, dan pendapat Sayyidina Abu Bakar itu diterima. Jadi mendengar nasihat itu yang penting sebenarnya. Sebagai pemimpin, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila dia sudah bermesyuarat, kemudian dia beriltizam dengan satu pendapat, dia bertawakal pada Allah Ta'ala lah kan. Yang kita nak fokus ni, apa pun pendapat yang dia ambil, tetapi nasihat perkara yang didengari. Mungkin kita beri nasihat pada kerajaan, gini. Boleh jadi nasihat kita tu, kita melihat ada sudut yang sempit, kerajaan melihat sudut yang besar. Mungkin kerajaan ada penasihat-penasihat lain lagi di kalangan pakar-pakar. Lalu nasihat kita bukan tak didengar, tapi dianggap kurang tepat berbanding dengan nasihat-nasihat orang yang lebih pakar. Maka nasihat kita mungkin kerajaan tak implement, tetapi kerajaan bersedia mendengar nasihat dalam konteks memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Itulah negara Islam. Bila mendengar nasihat, diberi nasihat untuk memperbaiki kelemahan, maka nasihat-nasihat itu didengari.
Di samping itu, nasihat itu dapat menjalinkan hubungan erat di antara rakyat dan pemimpin yang menjadi salah satu daripada punca kekuatan negeri. Dalam negara Islam, antara proses hubungan rakyat dan kerajaan yang kita baca sebelum pada ni, Allah Ta'ala perintahkan kepada rakyat supaya menyerahkan amanah kepada ahli-ahlinya untuk menjadi pemimpin. Dan orang yang memimpin diperintahkan Allah Ta'ala berlaku adil kepada rakyat. Rakyat diperintahkan pula supaya memberikan ketaatan. Itu dulu kita belajar kan. Tapi dalam konteks hari ni, untuk menjadikan hubungan rakyat dengan pemerintah tu rapat macam mana? Rakyat diberi ruang seluas-luasnya untuk memberikan nasihat-nasihat. Ini menunjukkan bila rakyat boleh beri nasihat, artinya rakyat sentiasa prihatin dan ambil berat apa sebenarnya sedang berlaku terhadap negara kita. Negara kita macam mana, keadaan masyarakat macam mana, keadaan kerajaan macam mana. Kita nampak ada kelemahan, kita pun tegur. Kerajaan pula bila mendengar tegur rakyat, terima kasih rakyat, muncullah awak tegur. Kalau awak tak tegur, saya tak perasan. Kan? Jadi kalau teguran itu diberikan, artinya rakyat kasih kepada kerajaan. Lepas tu dia tegur. Kalau kita tak suka pada kerajaan, kita benci pada negara kita, kita kata biar dia buat, biar dia mampus. Kan? Tapi kalau kita sayang pada negara, kita nampak ada kelemahan, kita pun pergi tegur. Tak betul ni Datuk, macam ni, sepatutnya begini-begini. Kerajaan pula kerana dia kasih pada rakyat, teguran-teguran itu diperbaiki, kelemahan itu diperbaiki supaya rakyat mendapat yang lebih baik, keadilan dapat di-deliver pada rakyat. Ini tandanya hubungan yang rapat dan akhirnya dia menjadi punca ataupun sumber kepada kekuatan sesebuah negara. Kalau rakyat tidak memberikan kesetiaan kepada pemerintah atau pemerintah berlaku zalim pada rakyat, maka sudah tentu dia menyebab kepada kehancuran sesebuah bangsa, negara atau tamadun. Hanya mereka yang zalim tidak membenarkan nasihat, tidak bersedia menerima nasihat dan melakukan tekanan terhadap orang yang memberi nasihat. Kalau sebuah kerajaan yang zalim, autokrasi, kuku besi, mereka anggap dia berkuasa mutlak dan dia tak payah dengan nasihat, dia semua betul, orang lain semua tak betul. Maka kalau ada kerajaan macam ni, memang dia tidak akan melayan apa-apa nasihat. Ada 3 kemungkinan yang akan berlaku kalau seorang pemerintah tu zalim. Dan perkara ni tidak boleh berlaku dalam negara Islam. Apa dia 3 perkara ni? Yang pertama, tidak membenarkan nasihat. Kita tidak perlukan nasihat, jangan ada siapa-siapa beri nasihat. Sekarang negara kita ni sahala je ada. Hanya kerajaan je boleh bercakap, rakyat semua diam. Siapa bercakap, kita kunci mulut dia. Kan? Yang kedua, tidak bersedia menerima nasihat. Yang tak beri orang, tak benarkan nasihat, satu hal. Yang tak bersedia menerima nasihat. Jangan ada siapa-siapa pandai-pandai nak menasihat. Kita orang tak nak dengar. Kan? Kami je betul, kamu semua tak betul. Ataupun yang ketiga, yang lebih dahsyat lagi, kalau ada siapa-siapa yang menegur, siapa-siapa ada beri nasihat, siapa-siapa ada mengkritik atau membangkang, mereka akan dikenakan tekanan-tekanan. Sebab tu saya selalu sebut, sebenarnya kalau kita sebuah negara demokrasi yang adil, kita sebenarnya tidak berhajat kepada undang-undang yang draconian, undang-undang yang keras, undang-undang yang boleh menyebabkan terhalangnya proses nasihat. Contohnya kan, akta rahsia rasmi. Perlu ke akta rahsia rasmi? Mungkin ada benda-benda tertentu yang perlu dirahsiakan untuk keselamatan negara. Tapi kalau rahsia rasmi itu digunakan untuk menutupi penyelewengan, bagaimana? Sebenarnya basicnya orang politik ni, dia nak cerita semua benda yang dia buat kalau tu kebaikan. Kan? Kita pun sehari dua tengok kecoh kan. Pasal apa kecoh? Apa ni, Ustaz Abid Liu, Ustaz Nadir An-Nuri, macam-macam duk kecoh-kecoh kan. Pasal apa? Pasal masing-masing nak cerita kebaikan yang dia buat. Kan? Orang ni kata cuma
Cerita tu saya bukan sebut, tetapi sebut orang ni kalau dia buat kebaikan, lebih-lebih lagi orang politik, dia tak akan sembunyikan kebaikan dia buat. Lebih-lebih zaman sekarang ni. Kerana zaman sekarang ni buat apa pun semua update belaka. Kalau benda tu kebaikan, benda tu disukai oleh rakyat. Lepas tu nak rahsia tahu siapa? Yang orang rahsia tu kerana benda tu nak disembunyikan daripada rakyat. Jangan rakyat tahu. Kalau rakyat tahu bahaya ni, maka disembunyikan. Maka ditutup dengan akta rahsia. Kan? Maka siapa-siapa yang bocorkan rahsia tu diambil tindakan. Maka apa perlu tindakan-tindakan dikenakan ke atas orang yang menegur, orang-orang yang memberi nasihat. Cuma bahasa kita ni kita kata bangkang. Bahasa politik tu bangkang kita kata. Bukan semua bangkangan itu tak baik sebenarnya. Banyak je bangkangan tu ialah positif. Bahkan kita sebut pembangkang yang konstruktif. Konstruktif. Pembangkang yang konstruktif. Pembangkang yang membina. Banyak je bangkangan yang membina diberikan. Kita pun kadang-kadang dengar ucapan di parlimen cakap bagus-bagus tu lah, hak jenis melalak tu tak kira kan. Dia bercakap, dia pembangkang, dia bercakap beritahu nasihat kerjaan begini yang bagus-bagus. It's okay. Bangkangan yang bagus-bagus. Tapi kenapa kalau kita ditegur, dikritik, dibangkang, perlu kita ambil tindakan-tindakan kekerasan, memberi tekanan, dakwa di mahkamah, masuk ISA, tahan tanpa bicara. Untuk apa semua ni? Kan? Sebenarnya dalam negara Islam, orang yang memberi nasihat ni sepatutnya dihargai. Kerana agama tu basic dia nasihat. Ad-dinun nasihah. Cuma di sini kita orang yang beri nasihat, sama ada kita rakyat, kita sebagai kawan-kawan kepada pembesar, ataupun kita orang yang ada hubungan atau sebahagian daripada pentadbir negara, kan, kita beri nasihat. Boleh jadi orang bawah beri nasihat pada orang atas dalam sistem pentadbiran. Boleh jadi rakyat beri nasihat pada kerajaan. Maka kalau kita nak memberi nasihat, mestilah nasihat itu ada asas yang kukuh dalam agama. Asas kukuh ni yang pertama, nasihat tu mesti bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada seorang kata nasihat tu yang paling besar tu lah nasihat yang berasaskan Al-Quran. Nasihat tu sendiri berasaskan Al-Quran. Contohnya kita tengok pimpin tu dia dah macam zalim kan? Kita beritahu dia, Allah Ta'ala beritahu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah. Kerana adil tu sangat dekat dengan takwa. Kan? Huwa aqrabu littaqwa. Sangat dekat dengan takwa. Beritahu dia. Lepas tu kita syarah lah kat dia. Takwa tu macam mana? Berlaku adil tu macam mana sebagai pemerintah? Beritahu dia. Tak sama berlaku adil sebagai pemerintah dengan berlaku adil sebagai suami yang beristeri dua kan. Lain. Dua-duanya adil. Tapi kita beritahu kepada pemerintah macam mana berlaku adil supaya kita bertakwa. Kita beri nasihat mengikut hukum-hukum agama. Agama nak macam mana? Halal, haram, betul, salah, beritahu dia. Dan kalau kita beri nasihat juga, mestilah berdasarkan fakta-fakta yang betul. Kadang-kadang orang kita ni, dia beri nasihat, dia kutip sampah tepi longkang, dia kira sebagai isu, lepas tu beri nasihat pada pemerintah. Jadi orang tak layan, dia marah. Bertanya, daripada mana awak cerita ni? Oh, saya ambil dekat Facebook, tak siapa-siapa. Tak, dia pun pakai nama samaran je. Dia tak buat nama sebenar, kan? Dia kata begini. Kita pun sebar, viral. Orang viral, kita perkutip viral tu, tak tahu betul salah, tak tahu pujuk pangkal, tak tahu apa. Suruh kerajaan ambil tindakan. Jadi, benda yang tak ada fakta macam tu, tak sepatutnya kita mencelarukan keadaan dengan benda macam tu. Kalau kita nak nasihat kerajaan, contohnya kita kata, pasal apa pakai Sinovac? Pasal apa pakai Pfizer? Ke apa-apalah kalau dia tak setuju tu kan. Sila bawa cadangan yang konkret, yang saintifik, yang ada fakta, ada data pada kerajaan. Sepatutnya begini. Vaksin ni lagi bagus ke apa, ke tak kira lah.
Itu contoh kalau vaksin zaman sekarang kan, ataupun benda-benda lain pun sama. Mungkin dasar-dasar yang berkait dengan bantuan kepada B40 ke, ataupun apa-apa saja yang kita rasa sebenarnya kita ada hujah, fakta, data yang betul, kita angkat data fakta tu pada kerajaan supaya dinilai dengan betul. Yang kita jadi masalah sekarang ni ialah bila penegur-penegur ni menggunakan saluran media sosial menegur dengan perkara-perkara yang fitnah, perkara yang palsu, yang tak ada hujung pangkal, dia tak tahu kepala ekor, kita jadikan dia ni. Lepas tu kita paksa kerajaan supaya kutip sampah-sampah yang dibuat tu untuk dijadikan pertimbangan di dalam pembuatan dasar negara. Jadi menasihat tu ada cara juga kan. Pertama, nasihat tu mesti berhemah. Yang kedua, nasihat tu asas dia ada kan. Kalau kita nasihat ikut dan kita gitu, jadi zaman sekarang ni zaman orang, semua orang bercakap. Zaman dulu semua orang diam, malu nak bercakap. Zaman sekarang ni semua orang bercakap kan. Dia tak boleh cakap dekat ceramah, dia cakap dekat Facebook, dia buat live, dia rakam dekat TikTok, macam-macam. Kita pun jadi pening, tak tahu mana satu mana betul. Bila saya tengok ada siapa tu makcik tu kan, dia cakap pasal azan, dikritik azan gini-gini. Jadi ya sampah-sampah macam tu nak layan buat apa kan. Ketika kita ke sampahnya layan buat apa, cakaplah benda yang baik-baik kan. Ni asal raya je dia karut, asal raya je dia karut. Raya dulu dia kata Nabi Ibrahim disembelih anak dia mimpi tipu kan. Hari ni raya ni dia kata pula apa benda tu, azan, pasal azan kan. Jadi kita pening gitu lah. Jadi pada saya, kalau kita nak beri teguran, nak beri nasihat, dia adalah satu langkah yang sangat baik. Tapi mesti teguran yang betul, asasnya ada, kaedahnya betul kan. Gitu. Kerana itulah dalam negara Islam meraihkan nasihat-nasihat. Apabila kebebasan menyuarakan nasihat dan pandangan yang baik dibelenggu, negara akan landa kelemahan-kelemahan yang banyak. Inilah penyakit yang berlaku mungkin 20 tahun, 30 tahun dulu. Banyak orang bercakap kan. Zaman sebelum pada ni, kebebasan disekak, macam-macam maka berlaku penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah, politik wang. Macam-macam lah istilah timbul. Kenapa? Antara sebabnya kerana kekangan yang dikenakan ke atas nasihat-nasihat. Pemimpin bertindak sewenang-wenangnya, padahal perkara ini bercanggah dengan ajaran Islam. Islam tidak pernah membenarkan pemimpin berlagak seperti tuan, kerana mereka sebenarnya adalah hamba yang dibebankan kepadanya amanah oleh Allah untuk menegakkan keadilan Allah kepada seluruh negara. Pemimpin tu dia bukan tuan sebenarnya, kita je panggil dia tuan. Hakikatnya pertama dia hamba Allah, yang kedua dia hamba rakyat sebenarnya. Dia yang perlu menjalankan amanah bagi memberikan keadilan pada rakyat. Kerana keadilan tu ialah hak Allah. Allah Ta'ala nak suruh kita tegakkan atas bumi. Yang melaksanakan siapa dia? Pemimpin-pemimpin. Maka dia kena buat kerja untuk Allah demi keselesaan rakyat kan. Jadi kalau dia sekat orang menyampaikan kebenaran, sekat orang menasihat, jadi itulah yang menyebabkan jadi rosak. Bahkan kalau kita lihat juga, antara sekatan-sekatan yang dikenakan bukan menasihat dia je, dia tak bagi. Kita nak nasihat rakyat pun dia tak bagi. Macam ustaz-ustaz kan, nak bagi kuliah pun tak bagi, nak bagi tazkirah pun tak bagi. Bila nak cakap benda-benar, tanya mana tauliah. Bukan saya kata tauliah tu tak boleh, tapi kita kadang-kadang orang yang nak cakap benda-benar, yang dia cakap memang benda betul dasar Quran Sunnah, dia tanya mana tauliah dia. Kena ada tauliah. Orang yang mengarut, yang maki, caci maki agama, orang yang tak apa-apa bercakap tu, kenapa tak ditanya kan mana tauliah awak? Awak tak ada tauliah, awak tak ada cakap kan. Pasal awak cakap benda karut. Jadi kalau menasihat itu bukan hanya kita menasihati kerajaan, tetapi menasihati rakyat juga. Kerajaan dia kena nasihat rakyat. Kerajaan kena deliver tugas-tugas menasihat ni kepada jentera-jentera. Boleh jadi ketua kampung, tok empat beri nasihat pada rakyat bagi pihak kerajaan. Boleh jadi kadang-kadang ustaz-ustaz tu beri nasihat. Saya tengok di Indonesia misalnya ada beberapa ustaz yang menghadapi masalah, bukan dia masalah, kerajaan tu menghadapi masalah. Macam kita kat Malaysia ni ada geng-geng keras kepala
Yang dia tak mau ambil vaksin, dia punya pasal lah kan. Lepas tu dia kempen orang lain supaya jangan ambil vaksin. Kerajaan ni kempen supaya rakyat tu ambil vaksin. Dia pula kempen jangan ambil vaksin. Lepas tu dia rekod cerita macam-macam. Masa tu sebenarnya ada peranan ustaz-ustaz yang saya tengok di Indonesia tu, ustaz-ustaz yang terkenal tu kan, selebriti dia lah, ustaz selebriti dia sendiri tu ceramah beritahu rakyat tentang kenapa kita mesti ambil vaksin dari sudut pandangan agama dan sebagainya. Itu kan nasihat kepada rakyat. Rakyat tu kadang-kadang, yalah, dalam keadaan apa-apa pun kita kata pemimpin rakyat tu mesti pemimpin cerdik, rakyat bodoh, kan? Gitulah keedah dia, biasanya orang cerdik pimpin orang bodoh, kan? Jadi kadang-kadang rakyat tak faham, kadang-kadang rakyat salah faham, kadang-kadang rakyat tu termakan dengan racun-racun yang ditaburkan oleh kelompok-kelompok itu. Maka dia juga perlu diberikan nasihat-nasihat yang baik, nasihat yang betul, supaya rakyat berada pada landasan yang betul. Dan bukan buat vaksin je, kan? Jatuh kalau zaman dulu, pemimpin tu antara benda sangat dia menasihat pada rakyat apa dia? Yang pertama, solat. Pemimpin nasihat pada rakyat supaya menjaga solat. Hari ni kita lama dah tak dengar tuan-tuan. Pemimpin nasihat rakyat suruh jaga solat. Hampir tak didengari. Kita pun tak dengar kan, Perdana Menteri keluar kat TV, bagi tazkirah 3 minit nak minta semua rakyat supaya jaga solat, semua solat waktu, solat berjemaah di masjid, kata ahli masjid, solat berjemaah dengan keluarga di rumah musim Covid ni kan. Beri nasihat supaya jaga solat, beri nasihat tuan-tuan bangunlah malam-malam sembahyang tahajud, bermunajat pada Allah Ta'ala supaya negara kita aman, supaya gini-gini. Hampir tak didengari dah nasihat-nasihat seperti itu mari daripada pemimpin. Hampir tak didengari dah. Saya tak tahu, sejak saya ingat ni, kalau zaman Tok Guni Aziz di Kelantan dulu, saya dengar juga Tok Guni Aziz sebut suruh solat ni. Kalau belah Kuala Lumpur ni, saya tak apa dengar mana lagi, kan? Jadi nasihat-nasihat itu sebenarnya sangat penting. Lebih-lebih lagi zaman kita ni kan, rakyat kita ada 6-7 juta di Kuala Lumpur, yang pergi masjid berapa je kan. Maka teguran-teguran tu sangat penting sebenarnya. Amal-amal yang lain begitu jugalah, nasihat kepada rakyat supaya beramal soleh, supaya rakyat ni melakukan amal makruf nahi mungkar dan seumpamanya. Itu juga sebenarnya fungsi nasihat timbal balas. Rakyat menasihat pemerintah supaya mereka berlaku adil, pemerintah menasihati rakyat supaya mentaati Allah, Rasul dan juga ulil amri. Itulah kaedah dia dalam Islam yang menyebabkan bila semua orang mendengar nasihat dan memberi nasihat, keadaan semua menjadi baik dan keadaan semua menjadi kukuh. Hubungan rakyat dan kerajaan kukuh, sistem negara kita kukuh. Kenapa? Yang ada daripada lidah kita hanyalah kebaikan-kebaikan. Kerana nasihat tu semuanya baik. Nasihat tu baik. Tak ada orang nasihat dengan caci maki kan. Tak ada orang nasihat dengan maki hamu. Nasihat tu yang baik-baik saja. Jadi semua orang tu bercakap nasihat ni tegur ni kan, supaya berbuat baik. Maka dengan adanya kebebasan memberi nasihat itu, maka negara akan menjadi lebih kukuh, lebih stabil, keadilan lebih terjamin, kelemahan dapat diperbaiki. Maka selamatlah kita dunia dan juga akhirat disebabkan oleh nasihat itu kan. Itulah kata Nabi, ad-din nasihah. Agama ni ialah nasihat. Itulah sahabat-sahabat semua dapat kita kongsi pada malam ni berkenaan dengan kebebasan memberi nasihat yang dijamin di dalam sebuah negara Islam. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi